Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sikap orang mukmin dalam menghadapi ujian yang dahsyat itu? Setelah kita membaca kisah sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam di zaman awal diseksa, sehingga ada yang mati dibunuh, ada yang cacat, cedera tubuhnya diseksa, dibakar dengan besi panah, dijemur tengah panah, dipukul, disebak, dikurung dan sebagainya. Apakah keadaan mereka dalam menghadapi ujian ini? Ini jadi pengajaran kepada kita. Berhubung dengan perkara tersebut, Asy-Syaikh Said Qutb rahimahullah telah menyebut di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, apabila beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum adabun azim." Surah An-Nahl ayat 106. Maksudnya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa menjadi kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Allah Ta'ala turunkan ayat kerana bermacam-macam kalangan para sahabat. Ada para sahabat yang sanggup mati dalam keadaan tidak mengucap kalimah kufur. Ada kalangan sahabat yang berucap kalimah kufur tapi hatinya tetap beriman. Berucap saja, tipu, hatinya tetap beriman. Ini macam mana Allah Ta'ala turunkan ayat ini, menyatakan bahawa yang mati itu mati syahid lah. Orang yang berucap kalimah kufur, hati dia beriman, tak kafir, Allah Ta'ala ampun dosa dia dengan ucapan itu. Tak ada salah. Yang salahnya orang yang terus lari daripada Islam. Bukan saja berucap, perangai, hati terus keluar daripada Islam. Tak boleh dengan Islam ni, sakit sangat. Sesungguhnya orang-orang muslimin di zaman awal Islam di Mekah menghadapi penyiksaan yang tidak mampu dihadapi kecuali oleh orang-orang yang berniat untuk mati syahid dan mementingkan kehidupan di akhirat dan meredai menerima seksa di dunia daripada kembali kepada kekufuran dan kesesatan. Ayat yang tersebut menyatakan dengan kerasnya dosa orang yang menjadi kafir setelah beriman, kerana ia telah merasai iman dan mengenalinya. Kemudian ia menjadi murtad kerana meletakkan kepentingan dunia lebih dari kepentingan akhirat. Lalu ditimpakan kepada mereka azab yang besar, pendengaran dan penglihatan, dan seterusnya menerima hukuman, yakni termasuk di kalangan orang-orang yang rugi di akhirat. Ini makna ayat ini. Berhubung dengan ayat tersebut di atas, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan isnadnya dari Abi Ubaidah bin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, katanya, orang-orang musyrikin telah mengambil Ammar bin Yasir, lalu mereka menyeksanya sehinggalah Ammar terikut dengan apa yang dikehendaki oleh mereka. Setelah ia dibebaskan, lalu ia mengadu apa yang telah berlaku itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kamu dapati hatimu ketika itu? Ammar menjawab, "Mutmainnun bil iman." Tenang dengan iman. Bersempena dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan firman yang tersebut di atas sebagai rukhsah, kelonggaran kepada orang-orang yang tidak tahan dipaksa. Ceritanya, puak-puak musyrikin takak. Yasir
isteri dia Sumayyah, dan anaknya Ammar. Tiga-tiga ditangkap. Diseksa oleh Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Di mana Abu Jahal dan pengikutnya minta supaya tiga orang ni berucap kalimah kufur, tinggal agama Islam. Sebut Hubal. Hubal ni berhala. Yasir dan Sumayyah, suami isteri, tak sebut sehingga ditikam. Mati duanya. Ammar tak tahan sebut dengan kalimah kufur. Lalu Ammar dibebaskan. Selepas dibebaskan, Ammar pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Ammar cerita dia berucap kalimah kufur habis dia. Macam mana? Lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Ayat yang dibaca tadi, kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat sesiapa yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dengan iman. Di sini para ulama membahagikan dua keadaan yang boleh dipilih. Yang pertama azimah, yang kedua rukhsah. Azimah memilih mati syahid, bunuhlah. Ini pilihan yang pertama, mati syahid, mati masuk syurga lalu. Yang kedua rukhsah, kemudahan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ini rukhsah. Rukhsah ni kemudahan yang Tuhan beri dalam bab hukum syarak. Contohnya sembahyang musafir, sembahyang jamak. Jamak ni qasah tu rukhsah dibagi. Dalam bab akidah, orang yang dipaksa berucap kalimah kufur, lalu dia berucap kalimah kufur dalam hati dia beriman. Ini rukhsah. Rukhsah. Di antara dua ni mana lebih afdal? Tengok keadaan. Kalau keadaan tak ada apa-apa yang memudaratkan lebih besar, maka mati syahid lebih afdal. Kalau keadaan yang ada mudaratnya lebih besar, contohnya kalau kita tak berucap kalimah kufur, bini kita dia kacau, anak kita dia kacau, kita masih syahid lah, tapi bini kita dengan anak kita pula tak tahu lah macam mana. Ini berlaku peringkat itu. Adakah kita sanggup anak bini kita dia buat macam-macam? Di sini memilih rukhsah lebih afdal daripada azimah. Kerana kita kena tengok mana lebih aulawiyat. Ini mana fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan yang disebut aulawiyat. Di mana bagi diri manusia tu ada 5 perkara daruriyat. Setengah ulama kata ada 6 perkara. Memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Ada ulama kata memelihara maruah, memelihara harta. 6 perkara. 6 perkara. Ada ulama bilang 6 perkara. Mana dulu? Agama dulu. Agama dulu. Agama dipertahankan dulu. Yang kedua nyawa. Antara nyawa dengan agama, agama dulu sanggup mati. Agama dulu. Dalam keadaan nak jaga belaka, agama nak jaga, agama kita, agama anak-anak nak jaga juga. Maka dipilih rukhsah dalam memelihara agama dan memelihara keturunan dan harta. Ini aulawiyat, mengikut tafsiran-tafsiran. Ini disebut dengan maqasid syariah. Ini maqasid syariahnya. Tujuan hukum syarak yang perlu kita kaji. Ini dia. Kena tanya ulama-ulama dalam masalah ini. Bagaimana keutamaannya? Kita nak mencegah kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran itu membawa mudarat yang lebih besar, tangguh dulu. Kalau mengurangkan mudarat, faedah lebih besar, teruskan. Ini dia. Tengok keadaan. Dalam hal ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang tersebut. Jadi Ammar memilih rukhsah. Ayah dengan mak dia memilih azimah, memilih mati syahid. Suami isteri mati syahid, yang pertama syahid dalam Islam. Ammar bin Yasir terus menjadi sahabat Nabi, setia dengan Nabi, berhijrah dengan Nabi ke Madinah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Berhubung dengan perkara ini, Al-Imam Al-Alusi telah menyebut dalam tafsir Ruhul Ma'ani bahawa seorang yang dipaksa itu sehingga diperengkak bunuh atau penyiksaan yang berat diberi kepadanya rukhsah.
tetapi hatinya janganlah redha kepada kekufuran, dan hendaklah berikhtiar bagi menyelamatkan diri kerana menegakkan akidah dia dalam hatinya, walau bagaimanapun memilih azimah iaitu mati syahid atau diseksa dengan tidak mengendahkan tuntutan musuh Islam itu adalah lebih afdal. Rasulullah SAW bersabda, salatatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah habba ilaihi mimma siwahuma wallahu alam.